tolong Mi masak lah. Tolong apa Alamak! Dah terkena tangan. Umi berdarah. Ya, kenapa ni? Lah, dah berdarah. Nanti sekejap ambil plaster. Macam mana boleh berdarah ni? Main pisau lagi ke? Bukan main pisau. Tolong Umi masak. Lepas ni mesti berhati-hati lagi kerana pisau ni ialah alatan dapur yang berbahaya. Okey. Kan dah berdarah jari? Tahu tak, pisau ni adalah alatan dapur yang berbahaya dan boleh mengakibatkan kecederaan semasa berada di dapur. Pastikan pisau ini berada di tempat yang selamat. Jom ikut pengajaran cikgu pada hari ini. Pastikan selamat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 pada hari ini. Nampaknya ada orang sudah berdarah jarinya kerana terkena pisau. Baiklah, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Tetapi sebelum itu, kepada anak-anak yang belum lagi subscribe channel Cikgu Masita Hayati, sila klik ataupun tekan butang subscribe yang berada di bawah itu dan juga loceng untuk mendapatkan notifikasi video pengajaran cikgu yang seterusnya. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah tema yang keempat, keselamatan, dan unit yang ke-10, pastikan selamat. Dan pada hari ini kita akan merujuk pada buku teks muka surat 59, 60 dan 61. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat memberikan respon terhadap suruhan dengan betul. Seterusnya, murid-murid akan dapat memahami dan menyatakan kandungan cerita dengan betul. Baiklah, adakah kamu sudah bersedia? Mari kita rujuk kepada buku teks muka surat 59 sekarang. Tema yang keempat, keselamatan. Apakah itu selamat? Selamat ialah kita terhindar daripada sebarang bahaya ataupun kecelakaan. Mari kita baca pantun yang terdapat dalam buku teks muka surat 59 ini. Baik, kita utamakan keselamatan. Tajuknya, kita pasti selamat. Mari baca pantun bersama-sama dengan cikgu. Bunga seroja di atas peti, putih berseri, idaman dara. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti. Belajar nanti tenang selesa. Pantun yang ketiga. Dari Indragiri ke Pulau Paya. Bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya. Pasti selamat di mana-mana. Anak-anak nak tahu, keselamatan ini terbahagi kepada 3. Ada banyak sebenarnya. Tapi sebagai pengenalan kepada aspek keselamatan, apa yang perlu anak-anak tahu ialah kita seharusnya menjaga keselamatan kita sepanjang berada di rumah, di sekolah dan juga di jalan raya. Baik, anak-anak nak tahu ada alatan dapur ataupun peralatan elektrik yang ada di rumah yang boleh membahayakan keselamatan kita. Nak tahu? Jom ikut cikgu dan kita teruskan belajar lagi. Alatan dapur yang bahaya. Mari kita lihat apakah alatan dapur yang bahaya. Yang pertama ialah pisau.
Pisau, yang anak saya luka tadi terkena jari kerana tidak berhati-hati semasa menggunakan pisau. Baik, pisau ialah sejenis alatan dapur yang berbahaya kerana ianya sangat tajam. Jadi anak-anak pastikan kamu tidak sesuka hati bermain dengan pisau ini ketika kamu berada di rumah. Pastikan apabila kamu menggunakan alatan ini, pastikan ada orang dewasa, ibu kamu, ayah kamu yang memantau apabila kamu menggunakan alatan ini. Baik, seterusnya mari kita lihat alatan yang kedua. Gunting pun adalah alatan dapur yang bahaya. Kamu tahu tak, gunting ini adalah sangat tajam dan boleh mencederakan jari kamu sekiranya tidak digunakan dengan berhati-hati. Seterusnya, pinggan mangkuk dan cawan kaca. Pinggan mangkuk dan cawan kaca apabila sudah pecah, kaca yang bertaburan di lantai boleh mengakibatkan kecederaan. Kemungkinan kamu akan terpijak kaca dan kaki kamu akan berdarah serta luka. Pastikan apabila kamu menggunakan pinggan mangkuk dan cawan kaca ini, berhati-hati kerana pinggan mangkuk dan cawan kaca ini mudah pecah. Seterusnya mari kita lihat garpu. Garpu ialah sejenis alatan yang tajam. Di hadapan garpu tersebut, tajam ya anak-anak. Jadi kamu tidak dibenarkan bermain cocok ataupun menghulurkan garpu kepada orang lain. Adik kamu, kakak kamu, abang kamu dan sebagainya. Bahaya, garpu juga boleh mengakibatkan kecederaan sekiranya tidak digunakan dengan betul. Seterusnya, mari kita lihat apakah perkakasan di dalam rumah yang boleh mengakibatkan kecederaan. Yang pertama ialah ketuhar. Ketuhar ni tujuan dia adalah untuk membakar kek. Mesti kamu pernah membantu ibu kamu membuat kek ataupun kuih raya. Jadi pastikan kamu tidak membuka penutup ketuhar ini sesuka hati apabila ketuhar ini sedang panas ataupun suisnya sedang dihidupkan. Boleh mengakibatkan kecederaan. Tangan kamu akan melecur apabila kamu memegang ketuhar yang panas ini. Seterusnya, kipas. Kipas pun boleh mengakibatkan kecederaan. Pastikan kamu tidak memasukkan jari kamu ke dalam kipas tersebut. Dan pastikan juga kamu tidak menarik tiang kipas tersebut kerana boleh menghempap kamu. Seterusnya, mari kita lihat dapur masak. Dapur masak ini ialah dapur masak yang menggunakan gas. Dapur ini apabila dihidupkan akan mengeluarkan api yang berwarna biru. Api ini boleh mengakibatkan kebakaran sekiranya api ini merebak, terkena kertas, kain dan sebagainya. Jadi pastikan kamu tidak bermain dapur masak ini sesuka hati. Seterusnya mari kita lihat, ni ialah cerik. Cerik ini bukan cerik elektrik tetapi cerik air yang masak di atas dapur. Apabila cerik air ini berbunyi, air panas tersebut akan memercik keluar. Jadi, pastikan kamu tidak menghampiri cerik ini kerana air panas yang terdapat di dalam cerik itu akan mencederakan kamu apabila dia terpercik. Seterusnya, mari kita lihat suis dan soket. Suis dan soket ini juga ialah salah satu daripada alatan yang bahaya di rumah. Kamu tidak dibenarkan memegang suis ataupun memetik suis dalam keadaan tangan kamu basah.
pastikan tangan kamu kering terlebih dahulu sebelum kamu menutup ataupun memetik suis. Merujuk kepada buku teks muka surat 60. Mari kita baca bersama-sama dan sekiranya kamu jumpa lambang ataupun gambar bibir, itu ialah tanda kamu dikendaki memberikan jawapan ataupun respon terhadap ayat suruhan ataupun ayat dialog yang kamu baca sebelumnya. Baik, bersedia? Bagus. Mari kita baca tajuknya. Wah, rajinnya anak ibu. Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Berjawab Aina. Baik, ibu. Bagaimanakah caranya? Baik, kita teruskan di sini. Lapkan pinggan dengan tuala kering ini. Buat dengan cermat. Jawapan Aina. Ya, ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati. Baik anak-anak, kamu lihat kotak yang berwarna biru ini ialah arahan ataupun suruhan daripada ibu Aina kepada Aina. Dan kotak yang berwarna merah jambu ini ialah respon ataupun apakah tindak balas jawapan Aina kepada ibunya. Baik, sekarang kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Aiza pula. Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari. Apa jawab Aiza? Baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat. Baik, kamu lihat di sini gambar bibir di mana kamu dikendaki memberikan respon, mewakili Aiza memberikan respon terhadap apa yang disuruh oleh ibu Aiza sebentar tadi. Baik, seterusnya, harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Kacanya tajam. Betul, ibu. Jika terpijak kaca, kaki boleh. Apakah jawapannya? Mari kita kembali ke gambar yang ketiga. Baik, apa yang Ibu Aiza beritahu tadi? Ibu Aiza memberitahu bawa sedikit-sedikit. Bawa apa? Bawa pinggan itulah. Pegang dan bawa dengan cermat. Jadi respon yang Aiza berikan kepada ibunya ialah, saya akan bawa sedikit-sedikit pinggan ini. Okey, dapat jawapannya? Saya akan bawa sedikit-sedikit pinggan ini. Saya akan pegang dan bawa dengan cermat. Jadi gunakan semula arahan yang diberikan oleh Ibu Aiza untuk menjadikan dia respon terhadap suruhan tersebut. Baik, seterusnya, harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Kacanya tajam. Jadi, apakah respon terhadap suruhan Ibu Aiza tadi? Betul, Ibu. Jika terpijak kaca, kaki boleh. Boleh apa? Ya, kaki boleh luka terkena kaca. Jadi, mudah saja kamu berikan respon. Betul, Ibu. Jika terpijak kaca, kaki boleh luka terkena kaca. Baik, tahniah. Bagus. Mudah saja bagaimana untuk kamu memberikan respon terhadap suruhan. Kita teruskan dengan merujuk kepada buku teks muka surat 61. Dalam gambar ini ialah kemahiran membaca. Tajuknya ialah kita harus berwaspada. Baik, bila kamu lihat gambar yang terdapat pada buku teks muka surat 61 ini, kamu teka, ada di mana kawasan ni? Ya, di taman permainan. Baik, mari kita baca teks kita harus berwaspada ini bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Saya dan adik kembar saya, Aiza, pergi ke taman permainan. Kami hendak bermain buaian.
Sebelum kami pergi ke sana, ibu menyuruh kami memakai pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai dapat mengelakkan kecederaan, kata ibu. Ibu dan ayah turut menemani kami. Keselamatan di taman permainan perlu diutamakan. Sebelum bermain buaian, ayah akan memeriksanya terlebih dahulu. Ada kanak-kanak terjatuh dan cedera semasa bermain buaian. Saya dan Aiza berasa selamat semasa bermain di sini. Kami bermain buaian dengan gembiranya. Baik, tahniah kepada anak-anak yang telah berjaya membaca dan mengikut cikgu membaca teks Kita Harus Berwaspada ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kamu boleh ulang semula ke hadapan video ini untuk kamu baca sekali lagi Kita Harus Berwaspada. Baik, anak-anak, apa yang diceritakan dalam cerita Kita Harus Berwaspada ini? Aiza dan Aina ialah sepasang kembar, adik-beradik kembar, mana mereka pergi ke taman permainan. Apakah yang mereka hendak main? Mereka hendak bermain buaian. Sebelum mereka berdua pergi ke sana, ibu Aiza dan Aina telah menyuruh mereka memakai pakaian yang sesuai. Pakaian tersebut boleh mengelakkan kecederaan. Jadi pakaian sesuai ialah pakaian seluar panjang. Bila memakai seluar panjang, sekiranya terjatuh, lutut kita akan terhindar daripada kecederaan iaitu luka. Dan ibu dan ayah Aizan dan Aina akan menemani mereka apabila mereka pergi ke taman permainan. Jadi keselamatan di taman permainan juga harus kita utamakan kerana malang tidak berbau. Baik, sebelum bermain buaian, ayah Aina dan Aiza akan memeriksa terlebih dahulu buaian. Sama ada buaian itu masih baik ataupun sudah rosak. Kerana ada kanak-kanak yang terjatuh dan cedera semasa bermain buaian ni. Baik, Aiza dan Aina berasa selamat bermain di taman permainan ini. Dan mereka berasa gembira. Baik, itu ialah kandungan daripada cerita Kita Harus Berwaspada. Baik, boleh kamu ceritakan semula kepada cikgu apakah kandungan cerita Kita Harus Berwaspada ini? Bagus. Baiklah, tugasan kamu selepas ini ialah melengkapkan buku aktiviti muka surat 63 dan 64. Pastikan selamat di mana sahaja kamu berada. Selamat belajar!